Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang berbahagia al-fadhilul imam, seluruh pegawai dan panitia utama kawasan masjid, seluruhnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya. Kita masih lagi dapat berkumpul bersama-sama untuk menikmati suasana berada di dalam majlis ilmu atau majlis zikir. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis yang sebegini akan membuahkan hidayah, rahmat, keampunan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung lagi hadis kita yang seterusnya. Hadis yang ke-39, dia menjual agama kerana dunia. InsyaAllah menjual agama kerana dunia. Kalau buku yang lama menggadaikan agama kerana dunia, digadai cuma menjual. Yang baru ni menjual. Baik, kita baca. Kita baca sama. Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا. Betul ke? Betul. Bid-din يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى أبي تغترون أم علي تجترئون. Terus fabi halaftu la ab'athanna ala ulaika minhum fitnah tad'ul halima minhum hayrana. Rawahu Tirmizi. Menjual agama kerana dunia. Ini takut kita ni. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Agama tu buat modal cari makan dia.
ataupun dia nak cari kesenangan dunia, kemewahan dunia, macam itulah kita kata cari untuk dunia, guna agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing, berpura-pura zuhud dari dunia. Nampak gaya tu memang orang yang tak mementingkan dunia, tapi dalam hati penuh dengan dunia. Macam tu. Dia hanya sebagai nak mengkelabui mata orang, supaya orang anggap mereka memang benar-benar berjuang atas nama agama. Ada sebahagian manusia yang sebegitu, bukan semua. Kerana dan Nabi dah janji, Allah Ta'ala dah sebut akan ada segolongan manusia sentiasa sampai hari kiamat yang benar-benar menegakkan agama. Itu mesti ada, janji Allah. Jadi mesti. Jadi yang ada ni maksudnya bukan majoriti ataupun bukan semua, ada sebahagian. Itu satu yang kita boleh faham. Baik, kita tengok dulu, kita baca dulu. Baik. Dan untuk mendapat perhatian orang ramai, manusia hari ini bukan hanya agama, apa saja yang dia rasa dia boleh dapat keuntungan ataupun dia dapat benda yang dia nak daripada dunia, dia jual habis. Dia habis, dia kata all out. Hak yang ada agama, guna agama. Hak ada pangkat, guna kuasa dia, guna pangkat yang dia ada. Hak guna harta, yang ada harta dia guna. Apa saja yang dia ada, bukan sekadar agama. Cuma di sini khususnya kepada agama. Yang penting hati senang, yang penting perut kenyang, yang penting aku boleh dapat apa sahaja daripada nikmat dunia. Yang ni kita peringat kat kita sama. Bukan kita duk nampak orang lain lah. Saya dah sebut kan, kita dah sebut kan, jangan kita duk nampak orang lain. Nampak kawan ni, nampak kawan tu, nampak orang ni, nampak orang tu. Dah. Kita tengok, kita nak ambil pengajaran daripada hadis ini. Kerana bukan mudah kita nak kata kawan ni guna agama untuk dunia. Bukan mudah-mudah kita nak kata orang ni pesendah agama, ataupun istilah yang duk pakai lah ni di medsos. Tahu medsos tu? Di mana tahu medsos kan? Medsos, saya pun pening nak tahu medsos. Baru saya tahu pun. Rupanya medsos tu ialah med tu media, sos tu sosial. Media sosial. Medsos. Kan? Pendek jadi medsos. Jadi termasuklah Facebook, termasuklah Twitter, termasuklah Instagram, termasuklah WhatsApp, termasuklah Telegram, ataupun apa jenis macam-macam lagi ni, TikTok, dan seumpamanya lah macam-macam. Tu medsos. Tu cerita ni lah. Untuk mendapat perhatian orang ramai mudah sangat. Ada handphonenya, model dah handphonenya, beli handphone. Dan ni saya ingat kalau anak elok sikit, taklah elok mana. Saya beli tu anak saya waktu ni 400. Tu kira boleh lah. Kalau murah lagi ikut second hand lah kot. 400 ni yang baru, yang tak tahu lah ni, tu pun setahun lepas. Boleh lah tu. Boleh dah kalau pandai buat konten. Dia kata buat konten ni buat apalah, buatlah takat gambar ke apakah, buat dalam YouTube, satu YouTube, buat dalam WhatsApp dan sebagainya. Jadi istilah lah ni tuan-tuan biasa dengar Arab, penunggang agama. Kalau biasa, kalau dalam medsos tadi, bukan mudah-mudah kita nak kata korang. Takut patah balik kat kita. Jangan tak berani. Kalau kata tanya, kalau saya tak berani nak kata ikut dan korang. Jangan lah ini isu lah ni bising lah ni lah. Kita cerita kalau isu pasal kalau ikut urut takmir, salah satunya kalau kata mereka main nilai, kalau contohnya ada PPMD kan,
Mereka main tengok guru takmir mengajar. Saya guru takmir. Mereka akan tengok ada isu semasa. Isu semasa kena sebut sebab kita nak relatekan, kita nak orang panggil apa? Nak tengok apa dia isu-isu yang berkaitan dengan apa yang kita baca dalam kitab. Ilmu bukan hanya di kitab, ilmu bukan di kitab, tapi ilmu itu ialah sesuatu hakikat, realiti. Mana kita kena cerita juga tentang isu itu. Pasal cuba untuk kita faham realiti semasa kita pada hari ini yang berkaitan lah. Tak mau yang tak ada kaitan, yang berkaitan. Jadi dia tak melencong rata lah. Kadang-kadang tu hak yang mengajar tu, kadang tu baca separuh tu melencong rata. Yang tu lah kita harap kalau ada pun masuk balik sat guna. Baik. Pasal apa tak mau nak panjang. Kita nak tengok apa poin-poin penting yang ada di samping kita sebut. Kita sebut beberapa perkara isu lah ni. Antara isu lah ni Maulidul Rasul. Maulidul Rasul setiap kali, tiap tahun, tiap kali nak Maulidul Rasul keluar isu ni. Isu apa? Maulidul Rasul ni bid'ah disambut. Kita buat ceramah, buat kenduri ke, selawat apa guna Nabi tak pernah ada sambut Maulidul Rasul. Tu satu lah. Ada bising lah ni. Letih juga. Tiap tahun keluar. Kena jawab dan sebagainya. Jadi lah ni lagi dahsyat lah. Sebab mereka guna habis di media sosial tu, medsos tu. Satu. Yang kedua, baru ni keluar daripada mana, syekh mana kita tahu. Yang saya tahu di luar negara lah. Tapi iyalah luar negara pun macam kita tahu lah. Dunia terpas padan. Satu dunia boleh tahu apa yang dia cakap. Dia kata Al-Asy'ariyah, kita mazhab Asy'ariyah. Imam Al-Asy'ari. Mazhab tauhid kita. Sifat 20 dan sifat 20 wujud tidak apa semua tu. Atau Asy'ariyah wal Maturidiyah kabung dua ni. Dia kata puak ni sesat kafir. Sampai macam tu dia boleh kata. Bahaya. Nak kesesat orang bukan boleh ikut dan silap-silap. Kita yang sesat, kita yang kafir kalau tuduh orang tak tawat macam tu. Apa akan jadi? Dia akan menyebabkan permusuhan antara umat Islam. Setakat nak debat, cakap kita apa? Ada yang lebih hulu ataupun ada yang lebih kita panggil melampau. Dia mula nak angkat senjata, dia mula nak membunuh. Orang kafir tepuk tangan. Orang Islam perang sama sendiri. Baik. Tu isu lah ni. Kita pun dengar geram lah. Tapi alhamdulillah ada di Malaysia sendiri ada ustaz-ustaz kita yang duk jawab, yang duk bahas, yang duk pertahankan dan seumpamanya. Tuan mazhab apa tuan? Kita ni belakang ni semuanya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita ni boleh dikata kafir akidah. Tu isu lah. Mungkin yang tahu lah, yang tak tahu ini nak beritahu malam ni. Baik. Ada manusia yang sebegitu. Bukan senang kita nak tuduh orang ikut dan kita. Lagi mana orang tu mengucap dua kalimah syahadah. Baik. Baru cerita artinya tak masuk keterangan lagi. Tu dia. Baik, kita tengok patah balik. Tengok saya sebut takut lupa, kena tahu benda-benda isu semasa tu kan. Untuk mendapat perhatian orang ramai dan perkataan mereka lebih manis dari gula. Dengar cakap ni manis, lemak, merdu, sedap, lancap. Quran pun keluar di mulut, hadis di mulut keluar tu. Ya Rabbi, hebat. Kita dengar kagum. Perkataan dia baru. Padahal hati mereka itu adalah hati serigala. Hati serigala ni apa? Tunggu mangsa, tengok ada peluang, kesempatan yang baik, dia terekam langsung. Mempunyai tujuan-tujuan yang buruk.
Dia kata lagu tu apa dia? Habuan sat lagi ni senang dia nak ngap mangsa. Ngap nak takam bunuh mangsa, nak jadikan makanan dia lah. Allah Ta'ala berfirman, ini disebut banyak pokok ni disebut dalam surah Al-Munafiqun, disebut ayat yang ke mana? Ayat yang keempat ya. Apa nama ni? Dia tak main. Tak apalah, tuan-tuan boleh rujuk tengok. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Sebelum tu lagi pernyataan mereka itu menghasyikkan, menghairankan, mengkagumkan orang. Padahal dalam hati mereka adalah yang sebaliknya. Baik, itu di antara salah satu tanda orang munafik, disebut tu dalam surah Al-Munafiqun. Aku bersumpah akan Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku demi kebesaranku? Aku bersumpah akan menurunkan sesuatu fitnah yang akan terjadi di kalangan kamu sendiri, sehingga orang yang alim ataupun cendekiawan pun akan menjadi bingung dengan sebab fitnah. Orang yang ada ilmu, orang yang alim pun pening macam mana nak hadapi, ataupun pening tengok keadaan suasana yang keadaan yang seperti itu. Ini kalau kita nak gabung, banyak hadis-hadis yang lebih kurang sebut perkara yang macam ni. Cuma keterangan Tuan Guru kita tak sebut pula semua. Saya hebatnya kitab ni tuan-tuan, 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kalau tuan-tuan buka YouTube, lama-lama ustaz-ustaz kita yang hak baca kitab ni ramai. Walaupun kita tengok keterangan dia ringkas aja kan, hadis pun ialah ada 42 hadis, tapi banyak orang baca, banyak orang mengajar, ustaz-ustaz mengajar. Mana satu berkat penulisan Tuan Guru kita ni, Syekh Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki, Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam lah. Baik, keterangan kita baca antaranya hadis apa? Hadis akan lahir nanti ini di akhir zaman. Ramai pengkhutbah, pemidato duk pidato pang derak cukup, tapi hatinya kosong, jauh daripada hidayah. Orang setakat nak seronok je dengan syarahan, dengan pidato mereka, tapi tak ada apa pun yang dapat mengisi ruang kekosongan dalam hati manusia. Dia nak bagi isi ni, tak payah banyak, sikitnya, tapi makan dalam. Kalau tidak, kalau yang hak kosong, banyak pun tak ada guna. Mungkin dia waktu tu dia takat seronok, lepas tu habis menjedu saja. Jadi kata-kata orang yang dekat dengan Allah, kata-kata orang yang hatinya terisi dengan takwa, hadirnya seorang yang beramal soleh, lain dengan orang yang tak ada apa-apa, tak ada rasa apa. Itu cerita lah. Itu orang yang ceritanya begitu. Saya ingat dulu antara orang yang memberi kesan bila dia bercakap, Pak Sumit, siapa pergi Pak Sumit? Saya pergi kali pertama, banyaknya kiasan yang dia sebut. Kias ni perumpamaan ni pening 3 hari balik. Duk pening. Apa benda cakap ni tak faham. Kita pening, duk tanya. Bila 3 kali kita boleh tangkap dalam, tapi benda tu memberi kesan pada hati kita, dan dijadikan dan panduan dalam kehidupan kita. Baik, keterangan golongan. Tanya satu cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia nak bagi syarahan.
Jadi sebelum dia nak bagi syarahan, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, seorang yang seorang arifin, orang ketua para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelum nak bagi syarahan, anak dia dulu bagi syarahan. Anak dia syarah, bawa keluar ayat Quran, bawa keluar hadis, hebat, semua orang kagum. Lama ustaz syarah, lama, semua orang hebatnya. Okey, habis. Lepas tu mai Syekh Abdul Qadir Jailani, dia pula nak cakap. Dia cakap apa pun tak ada, dia cukup cakap benda ni. Satu hari mak sedia, dia kurang macam ni lah. Satu hari seorang isteri ni dia masak ikan, kemudian ikan itu letak atas meja, tak dan nak makan, ahli keluarga, kucing main rekam, ambil bawa lari ikan. Hak tu yang dia cakap. Habis orang pensan, teriak, hak mati pun dah. Tu dia kata, kesan dia sampai tahap tu. Hak cakap satu ayat tu ya. Tapi faham ataupun menusuk tu, dia tusuk dalam. Itu kata itu baru clear lah, yang tu itu hebat. Para alim, para ulama dahulu yang mereka tak terkesan langsung dunia dalam ke atas hati mereka. Hati mereka sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka itu nak menegakkan agama. Tak macam kita pada hari ini, campur macam-macam. Al-aghyar wal-aqdar disebut pada dalam istilah mutasawwifnya, benda yang lain banyak masuk dalam hati kita, menjadikan hati kita ni keruh, hilang kejernihan. Tak nampak hakikat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, keterangan golongan yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama, kan? Kita ni macam saya tak ada apa lagi tadi. Buktinya saya ingat tak pernah lagi kono. Kita duduk ceramah kuliah tahun ini, hak mati, hak pensan tak ada lagi. Habis-habis bangkit-bangkit pasal lemah kaki tu, itu cerita lain. Itu cerita lain. Itu pasal memang sakit kita lah, tapi tak duduk lama. Sakit belakang kau kan. Itu cerita lain lah. Okey. Golongan yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Betul-betul dia ambil sijil, dia ambil sijil tak kira lah apa kan. Dia jual di drama-drama dia pada buat. Dia buat apa dia hak yang terbaru ni. Siapa nama? Saya tak tengok. Pasal apa meluat tak tengok. Kalau jenis-jenis macam tu tak tengok. Siapa nama pelakon tu? Saya ingat lah, Rani tak. Dia punya pelakon tu pakai serban, pakai jubah. Rupanya dia kata penunggang agama. Tak ingat lah nama dia. Semua orang benci kata. Tak apalah takat benci dalam cerita tu, tak apa. Ni habis cerita benci habis. Ustaz orang agama dalam yang di luar pun itu masalah. Itu yang kita percaya tu. Ustaz ni pun pasal jangan duk main kan. Tu satu. Yang hak baru ni nama apa? Nama obat, nama apa tak tahu. Lagu tu juga pakai serban saya ni syekh. Lagu saya ni syekh. Saya ni tok guru kepada ustaz-ustaz. Ini ustaz ke kawan tu panggil Namron pelakon tu. Ni ustaz ke? Boleh saya panggil ustaz? Dan saya ni adalah guru kepada ustaz-ustaz. Tok guru. Kemai tu. Lakonan siapa tahu. Kan? Pakai serban pun tutup dia. Habis dah orang tu tak sabar dah. Kan? Jenuh macam tu. Ada, memang ada tak macam tu? Ada. Tapi kita tak boleh pukul rata semua sekali macam tu. Okey. Jadi hukuman tu yang bukan kerap kali ataupun yang tu kita tak boleh dibuat sebagai hukum macam tu. Okey. Jadi hukuman yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Golongan yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Golongan yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Golongan yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Golongan yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Golongan yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Golongan yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Golongan yang dimasukkan di dalam hadis ini ialah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Golongan yang dimasukkan di dalam
Jadi sama lah dengan vaksin pun kan. Tak tahulah kebetulan ke memang sungguh ke, ada beberapa orang yang vaksin, lepas vaksin seminggu ataupun 2 minggu meninggal. Adalah beberapa orang. Hak ribu-ribu kita tak ada apa pun, okey je. Kuku ada pun sikit-sikit lah simptom ataupun apa, rasa sakit lenguh tangan ke apa ke. Oi, tak boleh, vaksin bahaya contohnya. Vaksin ini dia kata macam-macam lah. Mainlah anti vaksin. Sampailah pada hari ini ada orang, kawan saya apa dia. Ada kawan saya seorang yang baru ni kalau betul kena, orangnya baik, ustaz, bagus. Apa nama ni, dia tak cakap banyak, hanya orang tertentu yang kena dia kena, orang alim. Tok-tok guru pun kadang-kadang ustaz-ustaz tak mengejar kata yang kita kena hebat pun merujuk dia, tapi orang tetap. Tapi orang tak kena, yang kawan-kawan yang tahulah. Baru ni meninggal. Dia nak pergi cucuk vaksin, ada gambar sebelum nak pergi cucuk vaksin tu, duduk katanya di kerusi, tak ada nak cucuk, jatuh. Lagi dahsyat aku dah cucuk dah, ni tak ada cucuk lagi, jatuh meninggal. Kawan saya juga lah, kawan pun kita kata atas pada saya sekelas tu di apa nama maktab dulu ni, orangnya hebat. Lepas meninggal esok tu anak dia ada tertutup lah, orang lain tak tahu lah. Jadi orang tertentu saja dapat perkhabaran, dia kata bapa dah dia mimpi bapa dia duduk dekat ataupun duduk dah pergi ziarah makam Sayyidina Husain kat Mesir. Dia dengan Mesir, dan tengah tu baca kitab di ziarah makam Sayyidina Husain, baca kitab tahu. Dia balik Mesir, ada lagi kitab-kitab hak order yang ada di sana tu tak sampai, balik main lagi berkotak-kotak. Tapi orang dia tak ada lalu mengajar majlis banyak pun tak ada. Apa kita ni kan nampak kan, padahal tak tahu mana pun, apa pun kita rujuk juga orang yang begitu. Baik, tapi tu ada manusia tu tak ada yang mana kita tak boleh nak hukum apa nama benda yang sikit, nak hukum semua terus pukul rata. Baik, kita teruslah. Mereka rela menjual agama untuk mendapat keuntungan dunia. Ni awal-awal Quran sebut ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Awal Quran sebut cerita tentang orang munafik. Ini dia juga tadi. Maknanya mereka itu menjual, ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata, mereka itu membeli kesesatan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda, dengan hidayah. Maksudnya yang ada kat mereka itu hidayah, dia jual hidayah, dia beli kesesatan. Maknanya dia pertama lah dia jual. Yang dia pernah kesesatan, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka takkan untung dalam perniagaan mereka itu, dan mereka takkan diberi hidayah. Itu muka surat yang ketiga. Surah Al-Baqarah dah sebut, dan ayat-ayat yang lain ada lagi lah, kita sebut satu jadilah kan. Ni mereka menjual agama untuk mendapat keuntungan dunia. Begitulah pendeta-pendeta agama Yahudi, agama Nasrani yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Dan apabila kepentingan mereka bertentangan dengan hukum syarak, maka mereka berani merubah hukum Allah dan menyembunyikan kebenaran. Jadi ikut kepentingan. Baca kitab yang ni bagus untuk kita, ini boleh untung kalau kita baca Quran ni, jadi hak ni baca. Hak mana tak untung, hak ni kita sembunyi. Yang dahsyat lagi, dia reka pula untuk keuntungan diri dia, padahal tak ada pun dalam agama. Ini lagi dahsyat. Baru ni tuan guru kita tegur,
waktu udhiyah atau waktu raya korban. Ramailah para ustaz yang menjadi juru cakap untuk ibadah korban. Jadi kata tak payahlah sampai darah abang kata satu benda ni maknanya kau mana sungguh-sungguh abang ni maknanya kena juga korban. Padahal kawan tu memang tak ada apa pun. Sampai kita dengar ni Ustaz tak boleh juga kena korban juga. Sampai macam tu. Sampai kadang-kadang menyusahkan orang lain pula. Padahal taklah sampai masuk sebegitu. Kan? Sahabat apa? Kata jangan sampai jadi macam kita ni duk sebut, kita duk cerita hadis, kita duk cerita Quran ni untuk apa? Untuk melariskan lembu dan kambing kita untuk dibuat korban. Itu jaga-jaga. Itu dia pesan. Dia pesan jangan sampai terlalu. Jangan sampai terlalu. Benda-benda yang kita kata taklah diberatkan nampak berat dalam agama. Baik. Itu satu tu nak kena jaga. Padahal taklah sebagai mana yang disebutkan begitu. Dia ada cerita dengan penuh keyakinan lah. Dengan penuh rasa masya-Allah. Kita dengar pun jadi macam berdosa kalau tak berkorban. Allah betul. Rasa macam salah kalau tak berkorban. Kalau macam tu tak apa nak patutlah. Mereka juga ahli mengemukakan hujah-hujah yang menarik dan alasan-alasan yang memikat hati. Keluar satu ayat Quran umpamanya, uraian ikut dia lah buat semua kan. Macam tadi lah kita kata. Yang betul-betul lah kita tak nafikan, alhamdulillah kita sokong. Tapi kalau kata tak apa nak betul, yang tu kita kena tegur, kita kena nasihat lah. Baik. Tetapi sebenarnya hujah-hujah dan alasan tersebut hanya semata-mata timbul dari kelicikan mereka memutar belikkan fakta. Saja nak buat. Ini banyak hal ni jaga-jaga. Jadi nak dapat keuntungan, kita buat pusat anak yatim. Tempat orang miskin, buat sekolah untuk mereka. Betul lah buat. Tapi hak persen tu ambil lebih kat mereka ni. Hak yang buat dalam pusat tu. Lepas tu rumah hebat, kereta mewah. Tapi bila nak kutip duit tu atas nama orang anak yatim, orang miskin ni kami buat sekolah dan seumpamanya. Hati-hati, jaga-jaga. Kita sebut ini bukan kita nak abang kata hak yang mana ada tu tak betul semua. Ada yang ambil kesempatan. Hak betul-betul itu betul lah, tak apa alhamdulillah. Kan banyak kita tengok dalam kalau tuan-tuan ada buka YouTube lah, kalau orang dia buka YouTube kan kita ada dengar ceramah agama ke kuliah apa kan. Jadi dia main iklan tu betul lah. Tuan-tuan apa salahnya, apa kiranya sudilah kiranya menderma infak fi sabilillah di sekolah yang kami akan bangunkan, kami memerlukan 400,000 contohnya. Hak betul-betul lah. Hak tak betul itu yang tu yang kita takut. Dan banyak dah berlaku penyelewengan sebelum ini. Dah ada, bukan tak ada. Dah ada. Itu jaga-jaga. Jadi amaran yang kita cerita pasal hadis ni orang yang macam tu lah berlaku di akhir zaman ni. Baik. Habis lagu tu ya. Macam mana dia main macam-macam ya. Baik, tetapi sebenarnya hujah dan alasan tersebut hanya semata-mata timbul di kelicikan mereka memutar belikkan fakta. Ini teringat kalau pergi peguam ni. Dia orang tu dah salah, tapi sebabkan kehebatan peguam tu, dia boleh manipulasi, dia putar belik fakta yang ada sehingga hak yang salah tu jadi betul. Hak yang betul itu boleh jadi salah. Sampai macam tu. Jadi peguam pun jaga-jaga. Jadi benda-benda yang dalam tu sebenarnya semua pun kena jaga-jaga lah. Kita pun dalam itu tambah lagi benda-benda yang macam tu lagi kita nak jaga. Macam peguam, disebut wartawan. Dengan saya teringat besar arwah ayah saya kata
Ada orang kata dekat dia, jangan jadilah wartawan. Jadi wartawan ni sebelah kaki masuk neraka dah, dia kata. Saya apa? Pasal saya jaga-jaga. Kita bila wartawan, kita duk lapor berita-berita yang macam-macam lah. Kan? Jadi kalau kita tak check betul-betul berita yang dapatkan kita sebelum kita nak sebarkan, kita nak tulis di akhbar, di majalah dan seumpamanya, kalau tak betul-betul kita check, kalau salah boleh jadi kita fitnah, kita tuduh orang dan seumpamanya. Jaga-jaga. Kan? Kadang-kadang sebab apa? Habis tak ada orang yang apa, cari berita tu tak ada, berita ni tak ada, buat berita, buat cerita. Kan, benda tu kadang-kadang tak tahu mana pun. Benda-benda tu tahap 1 je. Tapi dia buat sampai tahap 5, boleh tahap 10. Kalau kata tuan-tuan tengok di YouTube lah, saya aku selalu terkena. Kita duduk tengok YouTube lah selalu, kan? Selalu terkena. Dia bubuh tajuk tu, dia dahsyatnya. Buka-buka tengok dengar-dengar, cek tak ada apa pun. Saja ya. Nak bagi laku hak mereka tu, nak bagi orang dengar apa yang mereka habaq tu, padahal tak ada apa. Oh, jaga-jaga yang macam tu. Tak kira lah, kalau kata kita khusus di sini cerita pasal agama, secara umumnya tak kira kisah apa pun. Baik, lebih-lebih lagi tentang agama, lebih-lebih lagi kepada ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri amaran, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang ni dahsyat. Kan, siapa yang dia melakukan pembohongan dengan cara sengaja, berbohong dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah dia sediakan diri dia untuk masuk neraka. Jadi orang lain ini buat apa pun dia tak ingat dah. Syurga, neraka, dosa, pahala, main hentamnya. Kena ada. Kan, nak jadi peguam, nak jadi wartawan, nak jadi cikgu, nak jadi apa pun tak kira dah. Mesti ingat dalam kepala sentiasa dosa, pahala, syurga, neraka, halal, haram dan seumpamanya. Mereka cuba menipu orang lain padahal mereka sebenarnya hanya menipu diri mereka sendiri. Mereka nak tipu orang lain, tapi sebenarnya diri mereka sendiri. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam muka surat yang sama, muka surat yang ketiga kan, dalam surah Al-Baqarah, cerita tentang orang munafik. Yukhadi'una Allah wal-ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Baik. Mereka akan dilanda kekusutan pemikiran yang sangat tajam, sehingga orang alim yang banyak pengalaman pun akan kehabisan akal dan buah fikirannya. Sampai orang alim betul-betul hak ulama, hak betul ini pun pening, tak tahulah nak abang nak buat apa kan dia patut sampai macam tu. Wah, habis akal depa ni. Pasal apa? Nasihat tak mau dengar. Orang kata tak mau ambil ikut. Macam tu. Sebab mereka tak nampak dah kebenaran. Yang mereka nampak adalah kepentingan keduniaan bagi diri mereka atau bagi puak mereka. Mereka tak nampak dah. Mereka menghadapi masalah-masalah yang meruncing dan akan menemui jalan buntu dalam masalah-masalah yang dihadapi. Ingat mereka ni senang pun tak lama. Esok apa tahulah bertemulah buku dan ruas. Kan? Esok akan timbullah masalah-masalah yang takkan kamu dapat selesaikan. Yang takkan kamu jumpa jalan penyelesaian. Tu disebut dalam ni. Jadi kalau kita benar-benar orang yang beriman, orang yang mendapat bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah Taala akan jadikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan? Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita jalan yang mudah. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allahu a'lamu bis-shawab. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. قبل الله منكم.